got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that thing, bitches on my line, and you know. Ya, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Dengarkan kami Team FM yang akan menceriakan pagi anda. Pada hari ini anda ditemani oleh saya Syafiqah dan juga rakan setugas saya Siti Sarah bersama dengan 8 orang tetamu jemputan. Topik kita pada hari ini ialah budaya kerja kelas pertama dalam konteks pengurusan pelanggan. Okey, sebelum kita tahu lebih lanjut tentang topik ini, ayo kita faham apakah maksudnya. Budaya kerja kelas pertama bermaksud amalan terbaik dan terpuji yang melebihi daripada kebiasaan. Ia merangkumi aspek pemikiran, pengurusan emosi dan dimanifestasikan melalui perlakuan, tindakan dan cara bekerja yang penuh integriti serta memuaskan kehendak pelanggan. Okey, manakala dalam konteks pengurusan pelanggan ialah satu pendekatan holistik untuk menawarkan perkhidmatan yang dapat memenuhi kehendak dan ekspektasi pelanggan melalui pengurusan interaksi dan perhubungan yang cekap antara organisasi dan pelanggan. Okay, seperti mana yang kita tahu dalam dunia pendidikan, pelanggan seorang guru ialah murid-murid dan juga ibu bapa. Jadi ayo kita dengarkan pendapat tetamu-tetamu kita pada hari ini tentang topik ini. Apakah amalan-amalan 8S yang boleh dipraktikkan semasa berurusan dengan pelanggan? Kita silakan Cikgu Atira. Terima kasih kepada tim FM kerana telah menjemput kami semua. Okey, amalan 8S yang pertama adalah salam. Penjawab awam perlu terlebih dahulu memberi salam kepada pelanggan. Sebagai contoh, Assalamualaikum Puan, Assalamualaikum Puan, nama saya Atira, apa boleh saya bantu? Okey, amalan 8S yang kedua adalah sayang. Penjawab awam perlu sayang terhadap profesion kerjaya yang mereka ada. Mereka juga perlu bersikap terbuka dalam menerima apa sahaja teguran atau nasihat daripada rakan sekerja ataupun pelanggan. Okay, supaya dapat memantapkan lagi sesebuah organisasi. Amalan 8S yang ketiga iaitu sigap, yang mana penampilan dan personaliti yang kemas dan menarik yang akan menyebabkan seseorang itu berkeyakinan tinggi serta pelanggan suka berurusan dengan perkhidmatan yang diberikan. S yang keempat pula iaitu segera, yang bermaksud dengan memberi perhatian kepada pelanggan tanpa berlengah serta mengambil tindakan mengikut keutamaan dan peraturan yang telah ditetapkan. Amalan 8S yang kelima adalah sempurna. Apa itu sempurna? Sempurna adalah kita perlu memastikan pelanggan mendapat perkhidmatan dan kemudahan yang sempurna serta persekitaran yang kondusif. Amalan 8S yang keenam pula adalah sensitif. Jadi sensitif ni adalah kita perlu peka serta responsif terhadap keperluan pelanggan. Kita juga perlu mengambil tindakan mengikut kesesuaian dan juga perlu memastikan maklumat yang diterima adalah betul dan tepat. Jadi saya ingin berkongsi dua daripada 8S iaitu senyum dan sopan. Apabila kita berurusan dengan ibu bapa atau murid, kita seharusnya menggunakan ayat dan intonasi yang sopan dengan senyuman yang manis. Sebagai contoh, kita seharusnya mengucapkan, "Selamat sejahtera Puan, boleh saya bantu?" Bukannya, "Makcik, kamu nak apa?" Nampak tak perbezaan? Gelaran, ayat dan intonasi yang sopan dengan senyuman yang manis bukan sahaja dapat merapatkan hubungan, malahan juga dapat mewujudkan komunikasi yang berkesan antara satu sama lain. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Alhamdulillah, satu perkongsian yang amat berguna untuk semua penjawab awam. Jadi sekarang untuk segmen seterusnya, saya menjemput 4 lagi tetamu kita pada hari ini yang akan mengupas ciri-ciri perkhidmatan pelanggan yang berkualiti. Dipersilakan. Ciri-ciri perkhidmatan pelanggan berkualiti merangkumi 3 kategori. Yang pertama, fizikal. Yang kedua, emosi dan yang ketiga, penyampaian. Untuk kategori fizikal berkait rapat dengan persekitaran yang kondusif dan kemudahan sokongan. Contoh persekitaran yang kondusif, susun atur meja yang kemas, kemudahan kerusi disediakan mencukupi dan kemudahan tandas yang disediakan sangat menjaga kebersihan. Dan bagi kemudahan sokongan pula berkait rapat dengan tempat beriadah, tempat beribadah dan kemudahan kantin yang disediakan kepada pelanggan. Pada pendapat saya, ciri perkhidmatan pelanggan yang berkualiti dizahirkan melalui aspek emosi.
Hal ini kerana guru yang bertindak sebagai ejen hendaklah melaksanakan pendekatan efektif terhadap karakter pelajar yang pelbagai. Oleh hal yang demikian, komunikasi yang wujud di antara guru dan pelajar mampu mencetuskan sifat empati, sentiasa bertolak ansur, profesional dan lebih menghargai pelajar. Okey, ciri-ciri perkhidmatan pelanggan yang berkualiti, seterusnya kita boleh tengok dalam kategori penyampaian. Okey, salah satunya adalah kebolehpercayaan di mana kita menawarkan perkhidmatan yang konsisten kepada pelanggan dari segi kualiti dan menepati piagam yang ditetapkan. Okey, yang seterusnya ialah responsif di mana kita menyampaikan perkhidmatan yang responsif iaitu cepat memberi respon kepada semua urusan pelanggan dan memaklumkan kemajuan tindakan sehingga urusan selesai. Seterusnya ialah menepati masa. Di mana kita perlu menyampaikan perkhidmatan yang menepati standard masa yang ditetapkan dalam piagam pelanggan. Seterusnya ialah ketepatan. Di mana kita perlu menyampaikan perkhidmatan dan maklumat yang tepat dan betul supaya tidak menyusahkan pelanggan. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Seterusnya ialah mudah dibolehi, iaitu menyediakan perkhidmatan yang mudah dibolehi dan pelanggan tidak perlu menunggu lama atau pergi ke tempat yang lebih jauh untuk berurusan. Mudah difahami. Segala arahan bantuan perkhidmatan dan maklumat adalah mudah difahami oleh semua pelanggan. Kompeten iaitu cekap dan berpengetahuan luas mengenai tugas yang dilaksanakan. Credibility. Kredibiliti perkhidmatan hendaklah sentiasa diperliharakan supaya mengukuhkan kepercayaan pelanggan bagi mendapatkan perkhidmatan yang baik. Demikianlah amalan 8S dan ciri-ciri perkhidmatan pelanggan yang berkualiti yang boleh dipraktikkan dalam pengurusan pelanggan untuk menjayakan budaya kerja kelas pertama. Boleh disimpulkan bahawa betapa pentingnya dua amalan ini dalam meningkatkan keberkesanan sistem pengurusan pelanggan. Dan bukan itu sahaja, ia juga dapat meningkatkan imej sektor awam ke arah perkhidmatan taraf dunia. Oleh itu, sebagai penjawat awam, marilah kita bersama-sama mengamalkan amalan 8S dan terapkan ciri-ciri perkhidmatan pelanggan yang berkualiti supaya kita dapat memudahkan urusan orang lain. Sekian sahaja daripada kami, Tim FM.